Kita pun sedia maklum, iaitu tempoh 10 bulan di lapangan, petugas-petugas kesihatan pun dah orang kata dah lesu dari segi mental dan juga fizikal, dan juga rakyat Malaysia pun dah lesu untuk patuh kepada SOP contohnya dari segi mental dan fizikal. Tapi peperangan masih berlaku. Jadi virus tidak lesu langsung, tetapi akan menjangkiti apabila kita ambil mudah dan juga tidak abaikan SOP. Ini kita lihat, kita mengawal tempoh 10 bulan, kita dapat tempoh 8 bulan kita boleh mengawal kes-kes di negara kita kurang pada 10,000. Tetapi apabila bulan 9 dan bulan 10 dalam tempoh 2 bulan saja, kes-kes meningkat sampai 30,000, 40,000 kes, dan keseluruhan sekarang ni kita ada 50,000 kes. Jadi dengan walaupun kes gelombang ketiga meningkat secara mendadak dan juga lebih mencabar, tetapi kesiapsiagaan dengan pengalaman kita untuk tempoh 8 bulan tu, kita harap dapat membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Next. Dan hari ini kita lihat terkini, iaitu hari ini semalam kita ada 958 kes. Jadi ini kurang 958 kes. Sepatutnya kalau kita gunakan R0 0.9, kita sepatutnya mendapat 924 kes. Tapi apa yang penting ialah kurang pada 1.1. Kalau R0 ialah 1.1, kita mungkin jangkakan 1,388 kes. Dan kalau R0 ialah 1.5, kita sepatutnya mendapat jangkaan kes ialah 3,277 kes. Inilah kita lihat bagaimana CMCO telah berjaya menurunkan lonjakan kes daripada 1.5, kalau 2.2 lagi tinggi lagi kes. Jadi mungkin dalam 10,000 kes dan sebagainya. Jadi kalau 6 Disember dijangkakan, kalau kita lihat jangkaan dan ramalan Imperial College lebih tinggi pada kes-kes yang sebenarnya. Tapi sekarang ni kalau kita lihat, kita menjangkaan ialah sekarang ni R0 kita lebih kurang 1, antara 1.1 dengan 0.9. Hari ini kita tak ada sidang akhbar, tapi kes yang catat hari ini adalah 1,041 kes. Jadi 1,041 kes dalam lingkungan iaitu 0.9 hingga 1.1. Jadi kita masih bertahan lebih kurang R0 1. Tapi tak mencukupi, kita perlu menurunkan R0 kepada 0.5, sebaik-baiknya 0.3 dan sebagainya. Dan pada kesimpulannya, working together to combat the spread of COVID-19 is a whole government and whole society approach. Jadi ini kali pertama kita lihat kerjasama yang sepadu di antara Kementerian Kesihatan dengan kementerian-kementerian lain. Setiap hari, hampir setiap hari kita ada mesyuarat untuk kita melihat pada pelaksanaan untuk membendung penularan penyakit COVID-19 dalam negara kita. Jadi kita perlu mempertingkatkan kesiapsiagaan kita, melihat kepada bagaimana kita dapat kawal dan juga mencegah penularan. Jadi kita juga perlu melihat kepada modifikasi tingkah laku setiap individu. Inilah norma baru, tapi kita kena amalkan norma baru. Kita kena belajar bagaimana kita boleh hidup dengan virus tersebut. Jadi barulah kita boleh putuskan jangkitan COVID-19, mengelakkan daripada jangkiti. Next. Dan data kita, international research have shown that lockdown ataupun movement control order is an effective intervention strategy. Dan movement control strategies have also been shown as effective tool to reduce cases in Malaysia during the second wave. Dan apa yang penting ialah kita lihat sekarang ni ialah penularan di negeri Sabah kepada negeri Selangor, pada negeri Sembilan mengambil masa dalam 14 hingga 21 hari. Iaitu tempoh inkubasi ialah 14 hari dan juga seminggu untuk kes itu menular di negeri-negeri. Jadi kalau ada pergerakan penduduk, inilah kebimbangan Kementerian Kesihatan, penularan memakan masa 21 hari. Dan pelaksanaan movement control order di Malaysia, kita lihat kita melaksanakan PKP, PKPB dan juga PKPP juga telah berjaya untuk mengelakkan peningkatan melonjak kes-kes seharian. Ini yang kita telah berjaya untuk pastikan kita, kemampuan hospital kita masih boleh bertahan. Dan kejayaan, ada ramai yang tanya saya hari itu sama ada PKPB ini gagal.
Tapi saya kata tak gagal sebab inilah option yang terbaik dan juga kita telah mengelakkan satu lonjakan kes secara mendadak dan hospital kita masih mampu bertahan. Dan kita harapkan dalam minggu-minggu akan datang kita dapat kerjasama yang padu daripada rakyat Malaysia supaya patuh kepada SOP dan kalau boleh kita duduk rumah, kurangkan pendedahan kita kepada kes-kes yang positif dan juga kita tak tahu mana yang kes yang positif. Tapi kalau kita amalkan SOP, penjarakan itu penting. Marilah kita perang virus COVID-19 di luar badan kita dalam jarak yang lebih pada 1 meter. Inilah strategi yang terbaik untuk kesihatan awam untuk mengelakkan daripada jangkitan dan inilah tindakan pencegahan yang terbaik kalau dibandingkan kalau kita dijangkiti. Walau bagaimanapun kita juga ada harapan. Harapannya adalah kepada vaksin. Kalau vaksin itu terbukti berkesan dan juga tiada kesan samping, maka kita boleh menggunakan kaedah vaksin. Tetapi kita tak pasti lagi. Banyak persoalan yang kita timbul dan kita tak ada jawapan setakat ni sebab walaupun banyak vaksin yang telah dibincangkan tetapi kita tak nampak lagi iaitu data-data untuk fasa 3 clinical trial yang kita perlukan data untuk kita membuat satu keputusan dari segi keberkesanan dan juga dari segi kesan samping vaksin tersebut.